Okey, dalam video ni kita nak tengok contoh soalan yang mana pengiraan dia mungkin lain sikit dengan pengiraan asas yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, contoh dalam soalan ni kita ada air. Okey, pertama sekali kita ada air yang 500 gram yang mana suhu dia adalah 90 darjah Celsius. Dia campur dengan satu lagi bekas air 1.2 kg yang mana suhu dia adalah 20 darjah Celsius. Okey, kita belajar bahawa haba mengalir, haba bersih mengalir daripada panas ke sejuk. Jadi katakanlah ni A, ni B. So kita tahu tenaga haba bersih akan mengalir, pemindahan haba bersih adalah daripada A ke B. Okey, konsep dia adalah bila dia mix, bila dia mix, apa sahaja yang A ni bagi, maksudnya apa sahaja yang A ni pindahkan, itulah yang B akan dapat. Okey. Jadi sebab assumptionnya adalah tidak ada haba yang terbebas ke persekitaran. Maksudnya apa sahaja yang A tu bebaskan, itulah yang B tu akan serap. Jadi apa sahaja tenaga haba yang A tu bebaskan, itulah dia nilai yang sama dengan yang B tu akan serap. Okey, jadi QA sama dengan QB. Jadi QA sama dengan QB dan soalan ni melibatkan perubahan suhu. Jadi kalau korang masih ingat, kalau perubahan suhu siapa? Kita guna MC theta. Jadi MC theta untuk A dan B adalah sama. So maksudnya mass A, CA delta theta A sama dengan B, B, B. Macam tu. Okay. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita tengok dulu dekat sini nilai C. Sebab tengok dalam soalan dia tak bagi langsung nilai C. Tapi kita tahu bahawa dua-dua ni adalah air. Okey, ataupun kalau bahan lain sekalipun, asalkan bahan dia sama, kita tahu nilai C dia sama. Kan? Jadi kalau dah sama, kita boleh potong macam tu. Jadi kita punya pengiraan sekarang ni tak perlu pun nilai C. Tapi syarat dia adalah kena samalah CA dan juga CB tu kena sama. Okay, so kita try MA. Jadi M yang dibagi adalah 500 gram. Tak boleh pakai gram. Kenapa? Sebab dekat sini adalah kilogram. Kita kena pastikan unit dia sama. Jadi 500 akan jadi 0.5 sebab apa? Bahagi 1000. Okay, sekarang cakap pasal delta theta. Delta theta tu perubahan suhu kan? Okay, sekarang ni kalau nak senang, korang cari nilai yang positif. Apa maksud cikgu? 90 ni bila gabung dengan 20, nanti dia akan hasilkan satu suhu baru. Okey, dia akan hasilkan suhu baru. Jadi katakanlah suhu baru tu adalah T. Okey, kita tahu bahawa 90 tu lama-lama dia akan makin turun. Okey, 90 tu, suhu 90 tu lama-lama akan makin turun. Maksudnya 90 ni dia lagi panaslah daripada T, suhu dia. Lepas tu 20 tu pula, kan, bila dia mix, dia takkan, bila dia orang campur, takkan dia lagi kurang daripada 20 kan, sebab dia mix dengan benda yang panas. So, suhu 20 tu akan naik jadi lagi tinggi. Jadi, T lebih besar daripada 20. Jadi, untuk perubahan suhu, okay, untuk A, perubahan suhu dia adalah daripada 90, nanti dia akan jadi T. So, maksudnya 90, mula-mula, nanti lama-lama dia akan jadi sejuk dan jadi T. So, kita letak 90 tolak T. Okay, boleh juga kalau korang nak buat awal tolak akhir, tapi nanti korang kena deal dengan positif negatif. Jadi cikgu takut dia akan lebih mengelirukan. Jadi perubahan suhu kita ambil je suhu besar tolak suhu kecil. Okay, jisim yang kedua adalah 1.2. Again, dalam kes ni T dengan 20. 20 tu yang akan makin lama makin panas. Sampailah dia jadi T kan. So T tu lebih panas daripada 20. So T yang tolak 20. Okey, jadi dekat sini kita selesaikanlah macam biasa. Kat sini akan jadi 45 tolak 0.5 T. Sama dengan 1.2 T tolak 24. Okey, so rearrange lagi. 45 tambah 24 sama dengan 1.2 T tambah 0.5 T. Okey, so 45 tambah 24 sama dengan 1.7 T. So, T adalah 1.7. Sekejap. 40.588 darjah Celsius. Maksudnya, nanti bila 90 darjah Celsius 500 gram ni mix dengan 1.2 kg 20 darjah Celsius, campuran akhir tu, suhu akhir dia tu, kalau tak ada haba terlepas ke persekitaran, ini adalah dia punya suhu akhir. So, ini adalah jawapan kita. Okay? Right. So, ini adalah contoh soalan pertama. So, contoh soalan yang boleh juga ditanya yang kedua adalah macam ni.
Okay, kalau perasan dalam soalan ni, kita tengok dulu. Kita ada ais masuk dalam air. Okay, jadi dalam soalan ni, dia ada deal dengan suhu pun berubah. Okay, suhu pun berubah. Keadaan fasa pun berubah. Keadaan jirim tu kan, daripada pepejah dan cair pun berubah juga. Okay, sekarang ni kita kena buat satu-satu. First, kita ada air. So, air tu sendiri, mula-mula suhu dia adalah, okay, dia 2 kg dan suhu dia adalah 35 darjah Celsius. Okay, lepas tu kita masukkan ais. Okay, kita masukkan ais. So, bila kita masukkan ais ni kita tahulah suhu dia adalah 0 darjah Celsius, tapi kita tak tahu dia punya jisim. Okay, apa yang kita faham dekat sini adalah, first, cikgu labelkan air ni sebagai A. Okay, ais ni sebagai B. Okay, ais ni sebagai B, air tu sebagai A. Jadi, dalam kes ni, yang akan bebaskan haba adalah A. Sebab A lagi panas. Kan? A akan bebaskan haba. So, A ni akan bebaskan haba, kita kata dia QA. So, kita akan cakap air bebaskan haba sebanyak QA. Jadi, siapa yang akan serap benda ni? Yang akan serap benda ni adalah ais ni lah kan? So, katakanlah ais ni adalah QB. So, QB adalah ais serap haba. Okay, tapi isu dia sekarang ni, kalau korang tengok, haba yang diserap tu, first, ais tu akan mencair. Ais tu akan mencair. So, ais tu bila dia serap haba, apa yang dia buat? Pertama, dia akan cairkan diri dia. Dia akan melt dulu. Yang kedua, apa yang dia buat adalah, nampak? Suhu akhir air adalah 30. Okey, maksudnya selepas dia mix tu, dia akan cair, kan? So, dan dia punya cair tu akan jadi air. Air tu mula-mula kosong lah. Lepas tu dia akan jadi panas. So, dia akan naikkan dia punya suhu. So, QB tu, ais tu, dia serap haba, dia bukan cair sahaja. Dia akan serap lagi untuk jadi lebih panas. Maksudnya sekarang ni, ais serap haba untuk mencair ml. Okey, sebab bila cair ml. Dan nanti air tu, ais yang cair tadi tu, dia akan bertambah suhunya, dia akan jadi MC theta. Maksudnya QB, ais serap haba, dia gunakan untuk cairkan dan digunakan untuk panaskan. Sebab itulah QB adalah ml dan MC theta. Tetapi A tadi tu dia bebaskan haba, dia tak ada tiba-tiba beku ke jadi wap ke, tak ada. Dia kekal sebagai air. Okey, tapi dia makin sejuk. The temperature decrease. So, bila ada change in temperature, maksudnya QA tu adalah MC delta theta. Okey, so QA MC delta theta sebab apa? Sebab dia makin sejuk. Tapi QB adalah ML tambah MC delta theta sebab ais tu selepas diserap, dia cair. ML lah. Lepas dia cair, dia jadi lagi panas. So, MC theta. Air panas tu bebaskan, sama je tenaga dia dengan apa sahaja yang tenaga diserap oleh ais. Ais serap haba dengan air bebaskan haba. Okay, water release heat dengan ice absorb heat, value dia adalah sama. Okay, so air tu kalau perasan suhu dia je berubah jadi MC delta theta untuk air ataupun water. Sama dengan, okay, B tu, ice tu, bila dia absorb, dia akan melt dulu. So, ml. Lepas tu, dia dah jadi air lah. Kan? Tapi air tu nanti dia akan meningkat suhu dia. So, MC delta theta. So, kat sini nampak dia macam kompleks sikit lah. Okay. Jadi, sekarang ni, M A kita adalah air tadi. C kita 4200. Delta theta kita adalah 5 sebab daripada 35 dia jadi 30. Okay, M yang kedua ni adalah M ice. Ini yang kita tak tahu ni. Tapi kita tahu specific latent dia 3.4 kali 10 kuasa 5. Okay, tambah. Okay, M ice again kita tak tahu. Tapi jangan lupa dia kan dah cair. Okay, so bila dia dah cair dia jadi air lah kan. So, air tu dia punya specific capacity adalah 4200. Okay, perubahan suhu dia adalah 30. Kenapa? Sebab bila ais dia 0 darjah Celsius. Lepas tu dia cair. Ingat kan? Bila dia cair, suhu tak berubah. So, waktu dia melt tu, initially dia still 0 degree Celsius. So, air tu daripada 0, itu yang akan jadi 30 tu.
So, daripada 0 jadi 30, itulah dia perubahan suhu kita. Jadi sekarang kita kira dekat sini, belah kiri dapat 42,000 sama dengan 3.4 kali 10 kuasa 5 M tambah, okey ni kena kalkulator lah, 4200 kali 30. Dapatlah 126,000 M. Okey, so tambah 3.4 eksponen 5 tadi, kita dapat kat sini 466,000 M. Okey, ni adalah 42,000. Jadi kita nak dapatkan M, kita kena bahagilah. Bahagi dengan answer, dapatlah M sama dengan 0.0901 kg. Ini adalah kita punya jisim ais. Jadi kat sini yang penting adalah korang kena tengok apa yang berubah. Okey, air makin sejuk. Jadi yang berubahnya adalah suhu. Okey, water becomes cooler, the temperature decrease. So only change in temperature. That's why we use MC theta. Tapi ais tu pula bila dia absorb, dia melt first, which is why we used ML. Lepas tu, dah tu tak habis lagi. Dia akan jadi panas pula. Jadi 30 sebab dia mix kan. So, dia akan jadi MC theta pula. Macam itulah cerita dia. Okay. So, kita ada satu lagi contoh soalan. Okay, dalam soalan ni, kita guna pemanas. Kalau korang masih ingat, bila nampak je pemanas, kita dah tahu dah nak guna apa. Q sama dengan PT. Okay, bila nampak je pemanas, kita guna Q sama dengan PT. Okay, first dia tukarkan ais. Okay, kita ada pemanas. Okay, ni adalah pemanas. Pemanas ni 500 watts. Okay, lepas tu dia panaskan ais yang 2 kg. Ialah ais mestilah 0 degree Celsius. Lepas tu nanti dia akan cair. Okay, dia akan cair. Lepas tu dia kata cair ni jadi 30 darjah Celsius. Okay, tapi korang kena ingat, bila sesuatu tu berubah, contoh daripada ais, dia tak boleh terus jadi air yang 30 degree Celsius. Sebab apa? Sebab bila dia nak berubah, dia hanya boleh berubah salah satu sahaja dahulu. Maksudnya ais ni dia akan melt dulu. Maksudnya tengah-tengah ni sebenarnya dia adalah air. Dia adalah water first at 0 degree Celsius. Lepas tu baru dia panas lagi jadi 30. Maksudnya dia ada dua proses. Kat sini pun ada satu Q yang dia absorb. Yang kat sini pun ada. Okay, jadi assumptionnya adalah tak ada haba hilang ke persekitaran. Jadi apa sahaja yang heater ni bagi, katakanlah heater ni kita kata QA. Ni yang heater provide. Haba yang heater ni provide. Lepas tu diorang ni akan absorb lah. So katakanlah yang ais tu absorb sampailah dia jadi water yang 30 degree Celsius, kita kata dia sebagai QB. So apa sahaja yang heater tu provide, itulah amount yang ais tu absorb. So heater tu provide, Q sama dengan PT. Ais tu dia absorb, dia melt dulu. Lepas tu nanti suhu dia bertambah sama macam tadi lah. Kan? Okay, so power dia adalah 500. Lepas tu dia tanya berapa masa. So itulah yang kita cari. Sama dengan M dia. Okay, dalam kes ni M siapa? M ais. Ais tu adalah 2 kg. L dia adalah 3.4 kali 10 kuasa 5. Tambah, bila dia dah melt, dia dah jadi air. Tapi mass dia still sama. Okay, 2 kg ais akan jadi 2 kg air. Okay, C kita 4200 sebab dia dah tukar jadi air dan delta theta dia adalah 30. Sebab daripada kosong tadi jadi 30. Jadi dekat sini kita boleh carilah nilai T. Okay, 2 kali dengan 3.4 eksponen 5 tambah dengan 60,400. Lepas tu bahagi dengan 500. So dapatlah 1864. So ni apa? Ni adalah saat. Jadi kalau korang nak tukar kepada minit ke apa, buatlah. Boleh juga. Tapi dekat sini dia tak cakap. So kita guna je lah SI unit 1864 saat. Okay. Jadi ini adalah cara untuk jawab soalan yang macam ni. Jadi dia ada banyaklah cara dia boleh tanya. Tapi apa-apa pun korang kena pastikan siapa yang berubah dalam situasi tu. Okay. Air dia punya temperature ke ataupun dia punya state of matter. Kalau state of matter, ML. Kalau temperature yang berubah, MC theta. Jadi pandai-pandailah adjust ikut situasi. Okay. So itu adalah soalan yang lain sikit lah daripada apa yang kita dah kira sebelum ni. Jadi itu sahaja untuk video kali ni. Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum.